iman. Iman seseorang itu akan bertambah jika dia mendengar dan taat segala perintah Allah SWT. Jadi Allah suruh kita solat, membaca Quran, berzikir dan sebagainya. Jika kita buat, kita punya iman akan bertambah. Menurut Dr. Khairatul Akmar, beliau menerangkan tentang kelebihan apabila kita beriman dengan 6 rukun iman. Maksudnya kita percaya dengan 6 rukun iman. Kita percaya hari kiamat itu akan berlaku. Jadi apabila kita yakin dan percaya Allah itu wujud, hari kiamat itu akan berlaku, kita tidak akan mendekatkan diri kita dengan maksiat. Macam mana orang boleh melakukan maksiat? Kerana dia kurangnya iman dalam diri dia. Sebab apa? Mungkin dia ada tinggal solat, mungkin dia tidak berzikir kepada Allah Ta'ala. Jadi benda-benda tu akan membuatkan dia tidak yakin dengan Allah SWT. Dia tidak percaya hari kiamat itu akan berlaku. Jadi dia berani untuk melakukan maksiat. Jadi kita hendaklah sentiasa mengingati Allah SWT supaya kita tidak berani untuk mendekatkan diri kita dengan maksiat. Iman manusia ini kena ada perkurangan dan pertambahan. Maksudnya apabila iman kita sentiasa bertambah, akan berlakunya kebatilan dalam pegangan akidah. Maksudnya iman manusia ni berkurang. Jadi kalau kita punya iman sentiasa bertambah, maka akan fasiklah iman para anbiya dan para malaikat. Kerana apa? Kerana diorang punya darjat, kerana mereka punya darjat lebih tinggi daripada manusia. Jadi tak semestinya apabila kita melakukan ibadah kepada Allah SWT, iman kita akan meningkat. Itu akan dihitung oleh Allah SWT. Itu bergantung kepada taufik Allah SWT. Apabila Allah akan melihat kita punya ibadah itu secara ikhlas ataupun tidak. Rasulullah SAW bersabda, iman kita itu akan menentukan kita sama ada kita masuk dalam syurga ataupun neraka. Tujuan jihad menurut Abu Bakar, kalau nak dibandingkan iman kita seluruh manusia dengan iman Abu Bakar, maka berat lagi iman Abu Bakar. Kerana apa? Beliau seorang yang kaya, dan beliau tidak kisah langsung dengan hartanya, dan beliau telah menyerahkan segala hartanya kepada orang lain, kepada keluarganya dan untuk peperangan. Separuh dibagikan kepada untuk berjihad dan separuh lagi diberi kepada keluarganya. Jadi beliau tidak pernah rasa langsung lapar sejak beliau masuk Islam. Masya Allah. Peringkat dan kepercayaan seseorang itu dengan iman. Menurut ulama, tiap-tiap orang itu berbeza iman dari segi pertambahan dan perkurangan. Jadi Imam Abu Hanifah berkata bahawa iman itu tiada bertambah, tiada berkurang. Yang dipanggil tasdik. Tasdik ini ialah kepercayaan dan membenarkan. Apabila kita membenarkan dan kita percaya Allah dan Rasul itu di dalam hati kita yang teguh, insya-Allah iman kita akan dijaga, akan bertambah. Terdapat dua pegangan iman setiap orang. Yang pertama, seseorang itu yang berpegang pada taklid. Yang kedua, seseorang yang berpegang pada dalil. Jadi orang yang berpegang kepada taklid ini ialah kata-kata. Dia percaya dengan orang sampaikan saja. Dia percaya dengan mulut orang yang bercerita dekat dia tapi tidak merujuk kepada dalil. Jadi orang yang kedua dia pula adalah sentiasa rujuk kepada dalil-dalil setiap perkara yang dia tidak tahu. Jadi apabila kita merujuk dalil, maka iman orang yang merujuk dalil ini adalah lebih kuat daripada orang yang percaya dengan taklid, insya-Allah. Seterusnya, ceramah kedua bertajuk kelebihan bagi iman. Maksud iman di sini adalah kepercayaan kita dalam hati. Asal bagi iman, tunjangnya adalah syahadah. Kemudian diikuti dengan rukun Islam yang lain. Tiada Tuhan selain Allah dan tiada baginya sekutu Nabi Muhammad SAW sebagai Rasul. Kita dilaksanakan apa yang Allah perintah dengan sempurna dan meninggalkan apa yang dilarang.
Maka siapa yang melebihkan hadnya dengan menambahkan dengan perkara yang sunnah, maka bertambahlah kebajikannya dan akan tinggi darjatnya di sisi Allah. Jika berkurang hadnya, maka berkurang jugalah martabatnya. Kurang pada hadnya, iman tidak bertambah dan berkurang, tetapi ada bagi had dengan disebutkan segala furu' bagi iman. Furu' adalah cabang-cabang bagi iman. Apabila berkurangnya iman, maka berkuranglah hadnya, iaitu pada cabangnya sahaja, bukan pada nafsu. Selain itu, kemuliaan diri apabila kita bersikap ihsan. Ihsan adalah kita buat lebih baik daripada apa yang telah digariskan. Sebagai contoh, menunaikan solat sunat duha lebih dari 2 rakaat. Muhsinin adalah baik atau soleh. Imam Suyuti pernah berkata, mukmin yang sempurna pada iman, orang yang sempurna pada segala cabang iman tadi, dari segi furu' sempurna, maka jadilah imannya sempurna. Dan siapa yang kurang satu cabang daripada iman, maka tak sempurna imannya. Ijma' salaf yang terdahulu telah muafakat bagi salafus soleh, iman bertambah dengan taat dan kurang apabila kita berbuat maksiat. Syekh Qadir Jailani berkata pula, kami beriktikad bahawasanya iman itu kami berpegang di dalam hati kami iman itu. Perkataan dengan lidah dan makrifah dengan hati, beramal dengan segala anggota dengan melaksanakan kefarduan, melakukan perkara-perkara sunat dan meninggalkan perkara makruh dan haram. Seterusnya, ceramah ketiga yang bertajuk Ciri-ciri Akidah Islam yang disampaikan oleh Ustaz Abu Zaki pada 21 Julai 2016. Ustaz menerangkan tentang ciri-ciri akidah Islam yang sebenar. Penceramah menjelaskan bahawa sifat akidah Islam yang berbeza dengan akidah agama lain atau ideologi dan fahaman yang lain. Seterusnya, apakah yang dimaksudkan dengan akidah? Akidah bermaksud simpulan kepercayaan, perkara-perkara yang dipercayai telah disimpulkan. Namun tidak cukup dengan sekadar sangkaan, tetapi ia boleh menjurus kepada andaian dan mestilah yakin dengan kebenarannya. Di sini juga saya akan menerangkan mengenai ciri-ciri akidah Islam. Yang pertama, kesesuaian akidah dengan fitrah diri dan akal manusia. Akidah Islamiah ini sesuai dengan akal dan naluri manusia. Untuk kita mengetahui ajaran dalam agama kita perlulah merujuk kepada Al-Quran dan As-Sunnah serta menggunakan akal untuk memahaminya. Yang kedua, akidah Islam itu sangat senang, jelas dan mudah. Tuhan adalah Tuhan dan manusia adalah hamba selama-lamanya. Hanya Allah Subhanahu Wa Taala yang berkuasa. Hambanya tidak mempunyai apa-apa kuasa seperti mana Allah Subhanahu Wa Taala dan akan sentiasa berada di bawahnya. Yang ketiga ialah akidah Islam bersifat positif. Kita sebagai manusia disarankan untuk bersangka baik dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Islam mengajar kita untuk bersikap positif dalam setiap perkara. Apabila kita buat baik, ia akan dibalas baik dengan 10 ganda kebaikan apabila esok. Yang keempat ialah akidah Islam bersifat abadi, iaitu kekal. Tuhan, syurga, neraka, malaikat, qada dan qadar, semua itu adalah kekal sampai hari akhirat. Semua kehidupan di dunia ini hanya sementara dan tiada apa
dan tiada apa pun yang boleh kita bawa di akhirat nanti selain amal soleh, doa anak yang soleh dan sedekah jariah. Yang kelima ialah akidah Islam adalah bersifat sederhana pada cabangnya. Apabila Islam menceritakan tentang akhirat, ia tidak menyuruh kita untuk mengabaikan tentang dunia. Begitu juga dengan roh dan jasad. Roh penting dari jasad, tetapi Allah tidak menyuruh kita untuk mengabaikan jasad. Biarpun busuk dan kotor, kita kena bersihkan jasad kita. Akidah tidak terlalu materialistik, iaitu tidak pandang kepada kebendaan, dan akidah juga tidak terlalu spiritual, iaitu dengan tidak terlalu fokus kepada rohani. Seiring dan sehaluan, walaupun dalam Islam ia menyuruh kita untuk melayan orang fakir miskin dengan baik, bersabar walaupun dia hidup susah. Islam tidak menghalang seseorang itu untuk menjadi kaya, asalkan membayar zakat dan tidak monopoli harta dan tidak menindas. Kesimpulannya, akidah Islam merupakan ajaran yang dijadikan oleh Allah SWT lalu diturunkan kepada Rasulullah SAW, dan Rasulullah sampaikan kepada kita bagi menguji keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah SWT. Sebagai orang yang beriman, kita perlulah menitik beratkan tentang ilmu akidah sebagai ikatan dan pegangan dalam hidup kita, agar tidak mudah terpengaruh dan goyah dengan anasir luar yang cuba melemahkan iman kita.